Berbaki kurang 2 minggu lagi, umat Islam bakal menyambut Syawal dan juga kerajaan kini membenarkan ziarah rumah saudara satu negeri dengan syarat tidak melebihi 20 individu pada satu masa. Namun begitu, perkara ini bukanlah mudah untuk dikawal oleh orang ramai sendiri. Apakah sebenarnya risikonya dan juga bagaimana ia boleh dilakukan oleh orang ramai? Kita ingin bersama dengan pakar kesihatan awam, epidemiologi dan juga biostatik dari Fakulti Perubatan dan juga Sains Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, apabila kita mendengarkan tentang cadangan ataupun apa yang diutarakan oleh pihak kerajaan sendiri membenarkan ziarah ketika raya itu, tetapi untuk keluarga terdekat dalam negeri yang sama dan maksimum itu 20 individu. Kita faham berbeza rumah yang kita pergi itu, saiznya berbezalah jumlah individu sepatutnya berada dalam rumah itu. Apakah risiko yang sepatutnya orang ramai faham berkaitan dengan COVID dan sebagainya untuk mereka kawal semasa mereka mungkin berziarah dan sebagainya? Mengenai kebenaran ini yang telah diberikan oleh Perdana Menteri semalam, itu kita boleh berziarah sepanjang hari raya ini. Angka 20 tu pada pendapat saya hanya panduan. Ya. Kita pada pandangan saya kita masih menunggu SOP terperinci daripada MKN bagaimana keadaan itu akan kita sebut dilakukan sepenuhnya penguatkuasaannya selepas kita ada SOP tersebutlah. Untuk masa ini saya ingat apa yang lebih tepat ialah jika maklumat itu dapat diberikan dengan memberikan angka kepadatan. Maksudnya berapa orang yang boleh muat dalam satu keluasan tertentu. Dengan jarak 1 hingga 2 meter ni mungkin kita boleh nisbahkan kalau luas rumah tu 10 meter persegi mungkin hanya sama 10 orang maksimum yang boleh kita muatkan. Dan keadaan ini berbeza dari satu rumah ke rumah. SOP berkenaan perlu dilaksanakan kerana risiko untuk mendapat jangkitan itu masih ada. Ya. Dalam keadaan kita hari ini, kita masih belum ada vaksin dan keadaan immunity kelompok yang masih kita belum pasti tahapnya. Langkah-langkah pencegahan melalui amalan-amalan baru, ya, betul kita sebut new norm dalam kehidupan kita perlulah terus dilaksanakan. Kita ada kes-kes yang positif tapi tidak ada simptom dan dari masa ke semasa kita ada kes-kes yang kita sebut sebagai kes sporadik. Maksudnya tak tahu puncanya dari mana. Tapi mereka yang ada jangkitan ni tak ada gejala. Jadi kita bimbang keadaan-keadaan seperti itu sekiranya lawatan atau ziarah pada hari ini tidak terkawal boleh memberikan risiko kepada mereka-mereka yang rentan, yang mudah untuk mendapat jangkitan. Dan seterusnya kita harap dapat dielakkan komplikasi-komplikasi yang serius. Prof, bagaimana untuk kita orang ramai memahami juga kerana ialah sukar untuk kita menghalang mereka untuk ziarah pada hari raya ini. Mereka dah lama berkurung di bawah PKP, ada yang PKPD, ada juga yang dah sekarang ini PKPB lah. Bagaimana untuk mereka ini memahami bahawa rumah yang mereka ingin tuju itu sepatutnya mereka tahu terlebih dahulu, bukan hanya pergi kerana mereka ini saudara mara dan sebagainya. Sebagai contoh, ada golongan-golongan vulnerable yang rapuh ini yang perlu kita jaga apabila bercakap tentang COVID-19. Orang yang mempunyai masalah buah pinggang, warga tua, kanak-kanak dan sebagainya. Bagaimana orang ramai sepatutnya memahami sekiranya rumah yang mereka ingin tuju ataupun ziarah itu mempunyai golongan-golongan yang rapuh yang mempunyai penyakit ini, mereka sepatutnya tidak harus pergi, Prof. Ya. Dalam konteks ni kita ada dua pihak, ya. Satu tuan rumah dan satu lagi individu ataupun keluarga yang nak pergi berziarah, ya. Dalam konteks ni saya ingat tuan rumah tu perlu memberikan keputusan berdasarkan keadaan dia di rumah, ya. Jikanya ada individu yang mudah mendapat jangkitan ataupun komplikasi teruk seperti orang tua, ya. Mempunyai penyakit darah tinggi, kencing manis, sakit buah pinggang ataupun mungkin punya berat badan berlebihan, ya, individu yang mengandung, kanak-kanak dan sebagainya, mereka boleh membuat keputusan untuk tidak menerima tetamu, ya, dan kita maklumkan dengan baik dengan siapa-siapa yang nak datang berziarah. Ya, yang keduanya, pada individu-individu yang nak pergi berziarah, ya, kita faham bahawa dalam tempoh yang lama ini sejak 18 Mac lalu, kita menyimpan perasaan, ya, kita harap kita dapat jumpa dengan individu-individu yang kita kasihi. Tapi disebabkan oleh keadaan COVID-19 ini, wabak yang tidak dapat kita atasi buat masa ini, apa yang kita boleh lakukan ialah kita berikan keutamaan pada individu mana yang patutnya kita ziarah. Ziarah siapa yang perlu sahajalah. Ya? Maksudnya kalau
kita rasa memang dalam keadaan sekarang ni mak ayah kita memang kita perlu datang ambil berat tentang diri mereka, pergilah. Tapi perlu ambil langkah-langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan risiko untuk menularkan jangkitan kepada mereka. Dalam kita suasana kita hari ini sebenarnya ni pendapat saya lah kita kalau dengan keluarga yang rapat tu, terutama pada ibu bapa kita, tak perlu sebenarnya nak menunggu hari raya barulah kita nak sibuk nak buat perancangan nak ziarah dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan kita pada ibu bapa ni sepatutnya panjang masa dan kita boleh buat sama ada kita hadir secara fizikal ataupun mungkin pertolongan-pertolongan itu kita berikan secara online. Contohnya memberikan wang bulanan, keperluan yang kita boleh order dari tempat ataupun kedai tertentu dan hantar terus ke rumah. Kita bayarkan bil elektrik, bil air dan semua keperluan mereka yang tak perlu kita secara fizikalnya hadir. Jadi hari raya ni seperti mana yang Dr. Mazhar sebut semalam adalah adat ziarah kita sebagai orang Melayu. Dan dalam keadaan-keadaan tertentu, keutamaan nyawa dan kesihatan itu perlulah kita utamakan. Prof, mungkin ialah akhir raya ini secara tradisinya kita melihat orang ramai yang berziarah ini mereka bersalam, berpeluk, bermaafan dan sebagainya, dan juga akhir raya ini jugalah masa orang ramai orang kata segala pinggan mangkuk baru ni nak keluarlah untuk dihidangkan kepada tamu dan sebagainya. Risiko COVID ini kita faham melalui sentuhan, bukan sahaja sentuhan antara individu ke individu tapi juga dari segi permukaan sesuatu permukaan itu juga boleh menyebabkan jangkitan itu tersebar kan. Bagaimana untuk hari raya ini kalau jadi tuan rumah lah menyediakan perkakasan untuk dihidangkan makanan itu, sebaiknya yang boleh pakai dan buang dan juga elakkan bersalaman dan sebagainya. Memanglah agak sukar kadang-kadang kan, tapi macam mana ini perlu didisiplinkan? Saya pada pandangan saya lah, apa yang kita boleh buat ialah minimalkan jamuan tu. Maksudnya kita tak boleh buat seperti mana yang pernah kita buat tahun-tahun sebelum ni. Jamuan secara besar-besaran dengan pelbagai hidangan tu, saya ingat mungkin kita tak galakkan untuk dibuat. Ala kadar. Asalkan kita boleh ziarah, jumpa dengan siapa yang kita kasihi, dan mungkin dalam tempoh yang minimum untuk sama-sama, saya ingat sudah cukup untuk memenuhi keperluan kita datang berziarah pada hari raya ini. InsyaAllah mungkin besok nanti bila keadaan dah kembali pulih, kita boleh bersama-sama seperti mana yang pernah kita lalui sebelum ini. Okey. Prof, terima kasih Prof kerana berkongsi dengan kami pada jam ini. Itu tadi Prof membincangkan tentang bagaimana musim perayaan ini dibenarkan beraya, tapi kalau boleh kepada anda semua, ini nasihat kepada berpakar dan juga kita sendiri kan, kesedaran kita ini penting kerana pada akhirnya sekarang inilah tempoh untuk orang ramai yang memastikan bahawa jarak sosial yang selamat itu dipraktikkan. Normal baharu ini amat penting kerana kita masih lagi belum menang dalam perlawanan dan juga pertarungan kita bersama dengan COVID-19 ini. Musuh yang sama yang tidak nampak ini penting untuk orang ramai faham. Raya juga, tapi kalau boleh minimumkan pertemuan, kontak dan sebagainya kerana kita tidak mahu dengan kegembiraan beberapa hari itu akan menyebabkan merana begitu panjang sekali untuk ahli keluarga dan sebagainya. Penting untuk disiplin ini diterapkan kepada kita sepanjang perayaan ini.